Alkitab Berita Baik Matius bab 12. Pada suatu hari Sabat, Yesus melewati ladang gandum. Pengikut-pengikutnya lapar dan mereka mula memetik gandum lalu memakannya. Apabila orang Farisi nampak hal ini, mereka berkata kepada Yesus, "Lihatlah, pengikutmu melanggar Taurat kita. Mereka melakukan apa yang dilarang pada hari Sabat." Yesus menjawab, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dan anak buahnya lapar? Daud masuk ke dalam kemah Allah, lalu dia dan anak buahnya makan roti yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Walaupun perbuatan ini melanggar Taurat, hanya iman yang dibenarkan makan roti itu. Belum pernahkah kamu baca di dalam Taurat Musa bahawa pada setiap hari Sabat, imam di rumah Tuhan sebetulnya melanggar hukum hari Sabat? Tetapi mereka tidak disalahkan. Perhatikan apa yang aku katakan ini. Di sini ada yang lebih penting daripada rumah Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis, aku menghendaki belas kasihan, bukan korban binatang. Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentu kamu tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah, kerana anak manusia berkuasa atas hari Sabat." Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi ke sebuah rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Tetapi ada juga beberapa orang yang hendak mencari-cari kesalahan Yesus supaya dapat menuduh dia. Mereka bertanya kepada Yesus, "Adakah menyembuhkan orang pada hari Sabat melanggar Taurat kita?" Yesus menjawab, "Apakah yang akan kamu lakukan seandainya seorang antara kamu mempunyai seekor domba, lalu pada hari Sabat domba itu jatuh ke dalam lubang yang dalam? Tentunya kamu akan berusaha untuk mengeluarkannya dari lubang itu. Manusia lebih berbahagia daripada domba. Oleh itu, Taurat kita membenarkan kita menolong seseorang pada hari Sabat." Kemudian Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah tangan itu sehingga seperti tangannya yang sebelah. Tetapi orang Farisi di situ meninggalkan tempat itu lalu berkomplot hendak membunuh Yesus. Apabila Yesus mengetahui pakatan jahat itu, dia pergi dari situ dan banyak orang mengikut dia. Dia menyembuhkan semua orang sakit dan melarang mereka memberitahu orang lain tentang dia. Dia berbuat demikian supaya berlakulah apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Yesaya, "Inilah hamba-Ku yang telah Aku pilih, orang yang Aku kasihi dan yang menyenangkan hatiku. Roh-Ku akan Aku anugerahkan kepadanya, dan keadilan-Ku akan diisytiharkan kepada semua bangsa. Dia tidak akan bertengkar atau berteriak ataupun berkata-kata dengan suara kuat di jalan-jalan raya. Buluh halus yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Pelita yang redup tidak akan dipadamkannya. Dia akan berjuang sehingga keadilan tercapai, dan semua bangsa akan berharap kepadanya." Kemudian seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh jahat dibawa kepada Yesus. Yesus menyembuhkan dia sehingga orang itu dapat bercakap dan melihat. Orang ramai di situ kehairaan. Lalu mereka bertanya, "Mungkinkah dia ini anak Daud?" Apabila orang Farisi mendengar hal ini, mereka menjawab, "Dia dapat mengusir roh jahat hanya kerana dia diberikan kuasa oleh Beelzebul, ketua roh jahat." Yesus mengetahui fikiran orang Farisi lalu berkata kepada mereka, "Negeri
yang berpecah menjadi beberapa bahagian lalu saling bermusuhan tidak akan tahan lama. Bandar atau keluarga yang berpecah belah dan saling berlawanan akan hancur. Demikian juga, jika kerajaan iblis mempunyai golongan yang saling berlawanan, maka kerajaan itu sudah berpecah belah dan segera akan runtuh. Kamu berkata bahawa aku mengusir roh jahat kerana aku diberikan kuasa oleh Beelzebul. Jika demikian, siapakah yang memberikan kuasa mengusir roh jahat kepada para pengikut kamu? Pengikut kamu membuktikan bahawa pendapat kamu itu salah. Roh Allah memberi aku kuasa untuk mengusir roh jahat. Hal ini membuktikan bahawa Allah sudah mula memerintah di kalangan kamu. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam rumah seorang yang kuat lalu merampas hartanya, kecuali dia terlebih dahulu mengikat orang kuat itu. Barulah dia dapat merampas hartanya. Sesiapa yang tidak berpihak kepadaku sebenarnya melawan aku, dan sesiapa yang tidak menolong aku sebenarnya merosakkan pekerjaanku. Oleh itu, ketahuilah, orang yang berbuat dosa ataupun mengatakan kata-kata kufir akan diampuni. Tetapi sesiapa mengkufiri roh Allah tidak akan diampuni. Sesiapa yang dengan kata-katanya menentang anak manusia dapat diampuni. Tetapi sesiapa yang menghina roh Allah tidak dapat diampuni, baik sekarang maupun di akhirat. Untuk mendapat buah yang baik, kamu harus mempunyai pokok yang baik. Jika pokok kamu tidak baik, buahnya pun tidak baik. Baik tidaknya sesuatu pokok diketahui daripada buahnya. Hai kamu orang jahat, bagaimanakah kamu dapat mengatakan perkara-perkara baik padahal kamu ini jahat? Orang mengucapkan apa yang terkandung di dalam hati. Seorang yang baik mengeluarkan perkara-perkara yang baik kerana hatinya penuh kebaikan. Seorang yang jahat mengeluarkan perkara-perkara jahat kerana hatinya penuh kejahatan. Ketahuilah bahawa pada hari kiamat, setiap orang harus mempertanggungjawabkan tiap-tiap kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kata-kata kamu akan digunakan untuk menentukan sama ada kamu bersalah atau tidak. Kemudian beberapa orang guru Taurat dan orang Farisi berkata, "Guru, kami ingin melihat guru melakukan mukjizat." Tetapi Yesus menjawab, "Alangkah jahat dan derhakanya orang zaman ini. Kamu meminta aku melakukan mukjizat? Tidak. Satu-satunya mukjizat yang akan ditunjukkan kepada kamu adalah mukjizat Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut bumi. Pada hari kiamat kelak, penduduk Niniwe akan bangkit bersama-sama orang zaman ini, lalu menuduh kamu kerana mereka bertaubat daripada dosa apabila mereka mendengar perkabaran yang disampaikan oleh Yunus. Tetapi ketahuilah, di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Yunus. Pada hari kiamat kelak, Ratu dari Sheba akan bangkit bersama-sama orang zaman ini, lalu menuduh kamu kerana ratu itu datang dari hujung bumi untuk mendengar ajaran Raja Salomo yang bijak itu. Ketahuilah, di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Raja Salomo. Apabila roh jahat meninggalkan seorang, roh itu menjelajah tempat yang kering untuk mencari tempat tinggal. Jika tempat tinggal tidak ditemuinya, roh itu akan berkata, "Aku akan balik ke rumah yang telah aku tinggalkan." Kemudian roh itu balik dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan teratur. Lalu roh itu pergi dan memanggil 7
roh lain yang lebih jahat daripada dia. Semuanya memasuki orang itu dan tinggal di situ. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada dahulu. Inilah yang akan berlaku kepada orang jahat zaman ini. Sementara Yesus berkata-kata dengan orang ramai, ibu dan saudara-saudaranya tiba. Mereka berdiri di luar dan ingin bercakap dengan Yesus. Seorang daripada orang ramai itu memberitahu Yesus bahawa ibu dan saudara-saudaranya hendak bercakap dengan dia. Tetapi Yesus berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu dia menunjuk kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Lihat, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sesiapa melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, orang itu saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibuku."